Assalamualaikum semua. Hari ini Cik Mi nak tunjuk cara-cara buat kuih lompat tikam, kuih telur isi Kelantan yang sangat terkenal. Sesuai dibuat sarapan ataupun makan waktu petang. Jom kita mula. Mula-mula Cik Mi sukat dulu tepung beras ni dalam 2 cawan. Tepung beras ni Cik Mi sukat betul-betul mengikut saiz cawan. Kalau nak lebih tepung tu, letakkanlah lebih sikit. Okey, dah sukat 2 cawan, Cik Mi tepikan dulu. Cik Mi sediakan bahan-bahan yang lain. Daun pandan ni kita nak blend nanti untuk dapatkan 1 cawan air daun pandan. Ni tepung beras yang kita sukat tadi dalam 2 cawan tepung beras. Air kapur dalam 1 sudu makan, ambil airnya sahaja ya. Yang ni 2 sudu makan tepung beras untuk kita buat kuah putih nanti, untuk kita campur dalam kuah santan nanti. Kemudian untuk gula, Cik Mi guna seketul gula Melaka. Dan Cik Mi guna santan kotak je. Kalau ada santan segar tu lagi bagus lah. Ok, jom kita start masak. Mula-mula kita blend dulu daun pandan ni. Cik Mi guna 8 helai daun pandan dan segelas air. Untuk pilih daun pandan tu, pilih daun yang gelap untuk dapatkan warna hijau yang pekat. Dah siap blend, kita tapis. Kita ambil airnya sahaja. Ni air daun pandan yang telah di blend tadi. Sekarang kita nak masukkan tepung beras dulu. Masukkan tepung beras yang telah disukat dalam 2 cawan tadi. Kemudian masukkan air kapur dalam 1 sudu makan. Kita masukkan air kapur, kita sukat dulu air daun pandan ni, dapatkan dalam 1 cawan macam tu. Okey, dah dapat 1 cawan, kita masukkan ke dalam tepung beras. Kemudian kita tambah lagi air dalam 5 cawan. Bila dah masukkan 5 cawan air, kita masukkan setengah sudu teh garam untuk naikkan rasa lapisan hijau ni. Kemudian kita kacau sehingga tepung ni tak berketul dan larut dalam air daun pandan ni. Okey, tepung pun dah larut dalam air daun pandan ni. Sekarang kita nak masukkan ke dalam kuali. Cik Mi guna penapis untuk ada tepung yang berketul nanti. Bila dah tapis, kita kacau adunan ni sehingga adunan ni menjadi likat. Kacau adunan ni memang ambil masa yang agak lama. Jadi kena kacau slow-slow sehingga adunan betul-betul masak. Nampaknya adunan kita dah mula likat. Kita kacau sikit lagi sehingga menjadi agak pejal dan juga berkilat. Untuk dapatkan adunan seperti ni, kita buka api sederhana je. Dan bila dah meletup-meletup macam ni, maknanya tepung dah masak. Jadi kalau kita nak berketul lagi, kita kacau sehingga betul-betul likat. Kemudian mula tutup api. Satu cara lagi, kalau nak tahu tepung dah masak, bila angkat macam ni, tepung dah tak cair dan mula berkilat dan bergetar-getar. Sebelum makan, kita sejukkan dulu tepung ni ya. Cik Mi nak masak air gula Melaka pula. Masukkan gula dan juga daun pandan. Kemudian kita masukkan air. Kemudian Cik Mi tambah 2 sudu gula supaya air gula ni terasa lebih manis. Kemudian kita kacau sehingga gula ni betul-betul larut dalam air. Gula pun dah mula cair. Sekarang kita tunggu sehingga gula ni betul-betul mendidih. Bila dah mendidih macam ni, bolehlah tutup api. Sementara tu masukkan lapisan hijau yang kita masak tadi ke dalam bekas supaya lapisan ni mudah sejuk. Biarkan lapisan hijau ni betul-betul sejuk, baru boleh makan nanti. Sementara tu Cik Mi sediakan kuah santan. Mula masukkan 1 gelas air.
dan masukkan 1 kotak santan. Lepas tu kita kacau sikit supaya sebati, kemudian masukkan daun pandan. Kemudian Cik Mi masukkan sedikit garam untuk naikkan rasa lemak santan tu. Dan last sekali Cik Mi masukkan 2 sudu tepung beras. Kemudian kita kacau biar semuanya sebati dan kita tunggu sehingga mendidih. Bila kacau lama-lama, santannya akan sedikit berbuih dan kita tunggu sehingga dia mendidih macam ni. Barulah kita tutup api. Ini hasil kuah santan bersama tepung beras tadi, memang akan pekat dan likat macam ni. Ok, ni hasilnya kuih lompat tikam kita. Ada air gula, lapisan hijau dan juga lapisan putih. Cara sediakan dia, mula-mula kita ambil lapisan hijau, kemudian ambil kuah santan letak di atas lapisan hijau, kemudian kita letak air gula. Air gula ni letak lebih pun tak apa, rasa manis dan campur dengan lemak masin tu memang sedap sangat lah. Ok, kuih lompat tikam kita sedia untuk dimakan. Memang mudah dan senang je kan cara buat dia. Jangan lupa untuk mencuba. Jumpa lagi di lain resepi. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.